FIFA adalah sebuah persatuan tidak berasaskan untuk keuntungan yang diatur di bawah Kod Sivil Switzerland dengan peranan utama untuk mengawal sedia bola sepak antarabangsa. Sebagai entiti undang-undang, FIFA mempunyai 209 ahli, satu daripada setiap negara ataupun wilayah yang mempunyai persatuan bola sepak kebangsaan. Skandal rasuah yang melibatkan FIFA telah mengejutkan dunia sukan, terutama skandal pada Kongres FIFA ke-65 di Zurich pada pertengahan 2015. Walaupun liputan media luas, kebanyakan media gagal menangani isu politik dalam sukan secara serius. Nilai anggaran aktiviti rasuah dalam 2 dekad terakhir mencapai 150 juta dengan kemungkinan besar angka ini hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan masalah. Faktor-faktor kesalahan adalah seperti struktur organisasi yang lemah di mana sedikit pengawasan luaran tanpa keputusan penting dengan pemantauan yang ketat. Selain itu, budaya korupsi di mana mempengaruhi cara pegawai-pegawai FIFA beroperasi dan membuat keputusan di mana rasuah dianggap sebagai perkara biasa. Yang ketiga ialah seperti insentif kewangan yang besar. Pegawai FIFA mengambil keputusan untuk mengaut keuntungan tanpa perlu risau tentang akibatnya seperti rasuah. Yang keempat ialah seperti pengaruh politik dan ekonomi. Negara dan syarikat yang ingin memenuhi kontrak atau hak penganjuran acara besar seringkali terlibat dalam rasuah untuk mendapatkan kelebihan. Yang terakhir ialah ketiadaan accountability dan ketelusan. Pemilihan tuan rumah Piala Dunia seringkali dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan proses tender terbuka dan telus. Kesalahan mengikut akta atau undang-undang yang pertama ialah penyalahgunaan kuasa merujuk kepada Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang menyatakan individu yang menerima atau memberi rasuah boleh dikenakan hukuman berat atau penjara. Yang kedua, penggelapan dana FIFA merujuk kepada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001. Pengubahan wang haram adalah satu kesalahan yang serius. Yang ketiga ialah penerima suapan. Merujuk kepada Seksyen 409 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman bagi kesalahan pecah amanah, seperti pegawai FIFA dalam skandal rasuah tersebut. Yang terakhir ialah pecah amanah dan tidak telus. Merujuk kepada Akta Pencegahan Rasuah Antarabangsa International Anti-Corruption Act adalah undang-undang yang dirangka untuk menangani isu rasuah. Hello, nama saya Fahmi Castello dan hari ini saya akan tentangkan macam mana untuk cara-cara mencegah rasuah dan korupsi. Salah satu cara untuk mencegah korupsi dalam kes FIFA 2015 ini adalah informasi transparansi. Struktur FIFA harus diperkuatkan dengan memisahkan peranan eksekutif dan presiden. Oleh kerana itu, kita dapat meningkatkan transparansi dalam memilih sebarang keputusan dalam panel organisasi FIFA. Audit kewangan independen, berkala dan pengawasan kewangan yang ketat harus ditegakkan. Proses penawaran hak tuan rumah Piala Dunia dan kontrak komersial haruslah transparansi dan kompetitif. Yang kedua adalah accountability dan integrity. Seperti yang kita lihat dalam struktur organisasi FIFA, mereka mempunyai panel independen untuk menyelidiki sebarang pelanggaran yang mungkin boleh terjadi, iaitu perlindungan bagi pelapor yang berani mengungkap korupsi harus diberikan. Edukasi dan pelatih anti korupsi dan bagi staf FIFA, anggota federasi dan pemangku kepentingan lainnya harus ditingkatkan lebih mendalam dan tegas supaya semua orang mempunyai amanah yang kuat kukuh untuk memastikan keadilan terjamin. Yang ketiga adalah bekerjasama dengan pihak luar. Penerapan kerjasama dengan pihak luar sangatlah penting dalam membangunkan perkembangan sukan bola sepak FIFA. Organisasi FIFA seharusnya bekerjasama dengan negara lain untuk memastikan sebarang penyalahgunaan guna kuasa atau wang boleh dikesan. Segala informasi tentang korupsi di dalam organisasi FIFA harus ditekankan dan diambil serius. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kesan atau implikasi yang disebabkan oleh skandal rasuah ini. Jadi, kepada individu, pegawai-pegawai yang didapati bersalah menghadapi tindakan undang-undang termasuk hukuman penjara, denda yang besar dan kehilangan pekerjaan. Selain itu, reputasi pribadi mereka terjejas teruk mengakibatkan kerosakan kepada karier dan kehidupan pribadi mereka. Seterusnya, kepada implikasi terhadap organisasi adalah skandal ini akan mencetuskan krisis kepercayaan yang mendalam. Kepercayaan dari ahli-ahli, penaja
dan peminat bola sepak itu sendiri di seluruh dunia juga terjejas. Penajak utama mungkin menarik balik sokongan mereka mengakibatkan kehilangan pendapatan yang besar. Akhir sekali, implikasi kepada sesebuah negara sebagai tuan rumah acara sukan antarabangsa juga boleh terjejas. Negara yang mana pegawai-pegawai mereka terlibat dalam rasuah mungkin akan menghadapi tekanan diplomatik dan kehilangan keyakinan dari komuniti antarabangsa. Skandal rasuah yang melibatkan FIFA memberikan beberapa pengejaran yang relevan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan. Antaranya ialah, kes ini menyoroti kepentingan integriti dan etika dalam pentadbiran sukan. Pegawai dan pemimpin perlu mematuhi kod etika dan bertindak secara jujur serta adil. Seterusnya, FIFA perlu meningkatkan transparansi dalam pengurusan kewangan. Skandal ini menggarisbawahi keperluan untuk memastikan dana digunakan dengan telus dan berkesan. Selain itu, accountability. Pegawai dan pemimpin harus bertanggungjawab atas tindakan mereka. Keputusan jawatankuasa etika FIFA menunjukkan pentingnya mengambil tindakan terhadap kesalahan. Di samping itu ialah, skandal ini mempengaruhi imej FIFA secara global. Organisasi sukan harus memahami kesannya terhadap reputasi dan kepercayaan peminat. Akhir sekali adalah, kerjasama antara negara seperti Switzerland dan Amerika Syarikat dalam siasatan penting untuk mengatasi skandal rasuah yang melibatkan entiti global. Rumusan yang didapati daripada kes ini adalah skandal rasuah FIFA mendedahkan kelemahan dalam struktur tabiat dan urus organisasi ini, melibatkan penyalahgunaan kuasa, penggelapan dana dan rasuah oleh pegawai tertingginya. Faktor utama termasuk struktur kurang telus, budaya korupsi dan pengaruh politik secara ekonomi. Kelemahan dalam penguasaan membolehkan amalan rasuah berleluasa dengan implikasi besar terhadap individu, organisasi dan negara serta mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap FIFA dan bola sepak global. Langkah reformasi seperti transparansi, accountability dan kerjasama antarabangsa diperlukan, termasuk audit kewangan independen, pengawasan ketat dan perlindungan bagi pelapor rasuah. Skandal ini menunjukkan pentingnya integriti, transparansi dan accountability dalam pengurusan sukan untuk memastikan sukan terus menginspirasi dan menyatukan orang ramai di seluruh dunia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.